Satu lagi contoh saya nak tunjuk sebab Datuk Seri Khair pun ada sini, jadi saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Salah satu daripada isu-isu ialah sama ada Datuk Seri Najib ada mens rea ataupun niat jahat. Intipati kedua. Sebab dalam keterangan beliau, iaitu dalam dia punya pembelaan, dia kata duit memang masuk dalam akaun saya. Sebab ini adalah duit yang dijanjikan oleh King Abdullah daripada Saudi, dan ada sesuatu mesyuarat yang telah pun berlaku pada satu masa. Saya lupa tarikh yang sebenarnya. Dan kita bawa keterangan yang begitu kukuh yang menunjukkan memang ada mesyuarat tersebut yang dihadiri bukan saja oleh King Abdullah, dia punya 2 asisten, termasuk dia punya ahli penterjemah bahasa. Datuk Seri Khair pun ada. Jamil Khair. Datuk Seri Jamil Khair pun ada situ. Datuk Seri Anifah Aman berada di situ. Ambassador kita iaitu Syed Omar Al-Sagaf juga ada di situ. Kesemuanya memberi keterangan dalam mahkamah mengatakan memang ini berlaku. Selepas mesyuarat agak formal sedikit, mereka ke hadapan di tengah hall. Masa itulah ada janji yang dibuat oleh King Abdullah. Dia kata bukan sebab dia sayang sangat Datuk Seri Najib. Let me tell you this. Tapi dia sayang cara Datuk Seri Najib menjagai Malaysia, sebab pada masa itu tuan-tuan dan puan masih lagi ingat bahawa kita ada Arab Spring pada masa itu yang sudah mula nak berlaku. Negeri Saudi Arabia takut perkara yang sama mungkin berlaku sebab banyak tempat dah mula berlaku. Dah berlaku di Indonesia, dah mula berlaku di Southern Philippines dan juga di sekian-sekian tempat di Thailand. Jadi dia bagi tahu menerusi orang yang menterjemah, katakan Malaysia dia anggap sebagai satu negeri yang agak tidak ekstrim dari segi enforcing of Islamic values, dia kata. Jadi dia kata dia akan beri pertolongan kepada Datuk Seri secara persendirian supaya Datuk Seri dipulangkan balik menjadi Perdana Menteri Malaysia di dalam election yang akan datang. Ini janji dia. Tapi dia tak bagi tahu berapa banyak. Kemudiannya Datuk Seri dipahamkan bahawa lebih kurang 1 bilion Amerika akan dihantar. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan sebab kita tahu kerajaan Saudi umpamanya di Pakistan dihantar 9 bilion US umpamanya, di Indonesia dan merata-rata tempat, dan cara penghantaran duit-duit ini adalah secara senyap-senyap, bukan dengan menunjuk-nunjuk, ya. Dan kadang-kadang dia datang dengan cara syarikat-syarikat, bukan menerusi treasury daripada Saudi. Jadi bila dia balik, duit lebih kurang 1 bilion US masuk dalam akaun dia, yang menjadi 2.6 bilion ringgit. Masa itu exchange rate lebih kurang 2.6 bilion. Jadi dia punya pembelaan, dia katakan, saya mana tahu 42 bilion ni datang daripada mana? Sebab daripada awal hingga akhirnya saya sangkakan ini adalah duit-duit yang datang daripada donation Saudi. So itu dia punya pembelaan. Dalam dapatan Hakim Nazlan semasa membuat penghakiman, dia boleh katakan sungguh pun 3 menteri memberi keterangan, 1 ambassador memberi keterangan. Dia boleh katakan oleh sebab ada sedikit perjanggahan, sama ada itu berlaku pada 13 hari bulan atau pada 12 hari bulan. Bulan yang sama, 13 atau 12. Dia boleh kata oleh sebab itu ini tidak berlaku.
Ya, tetapi bila dia menerima keterangan Datuk Subuh, dia boleh kata begini, Datuk Subuh dah kalang kabut berkenaan dengan keterangan beliau. Dalam dapatan Datuk Nazlan ini, dia mengatakan bahawa orang tua ni dia sakit, dia baru baik stroke, tapi dia baik stroke dah 3 tahun dulu. Dia katakan mungkin orang ni tersilap cakap. Now you imagine that. Ya, bayangkan cerita yang begitu kukuh ditendangkan, cerita yang mengarut diterima dan dia sendiri buat alasan untuk Datuk Subuh.